Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Jadi seperti biasa kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan ucapan yang baik-baik, dengan doa yang baik-baik. Saya mendoakan semoga anda semua sihat walafiat dan pastikan anda duduk di rumah, jangan ke mana-mana, jangan merayau-rayau. Tahukah anda bahawa sekiranya anda merayau-rayau tak tentu pasal tanpa alasan, anda boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000 ataupun 6 bulan penjara ataupun kedua-duanya sekali. Okey, baiklah. Tajuk kita pada kali ini ialah manipulasi British di Selangor. Sebelum kita nak mengkaji tajuk ini, apa yang penting kamu perlu mengetahui bagaimanakah manipulasi ini berlaku di Selangor oleh British. Baik, cuba kita perhatikan dahulu di sini. Dalam peta tersebut, kita dapat melihat bahawa kawasan di Selangor ini merupakan kawasan yang kaya dengan biji timah dan kawasan itu merujuk kepada daerah Klang. Daerah Klang ini dikatakan sebagai kawasan perlombongan biji timah yang utama pada abad ke-19. Baiklah, sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Samad antara tahun 1857 hingga 1898, terdapat satu pertelingkahan dalam kalangan kerabat diraja Selangor yang telah menyebabkan berlakunya Perang Klang. British turut campur tangan dalam pertelingkahan tersebut untuk meluaskan pengaruh di Selangor. Baiklah, sekarang kita cuba fokuskan kepada pihak yang terlibat dalam Perang Klang antara tahun 1866 hingga tahun 1874. Kita mulakan dengan Raja Abdullah bin Raja Jaafar. Raja Abdullah memperoleh hak mentadbir daerah Klang daripada Sultan Abdul Samad. Beliau ternyata berjaya memajukan daerah Klang ini menjadi sebuah pusat pengeluaran biji timah dengan pembukaan lombong di sekitar Ampang dan Kuala Lumpur. Dalam masa yang sama, Raja Abdullah mendapat sokongan daripada kumpulan Haisan. Kumpulan Haisan merupakan kumpulan pelombong yang mana masyarakat Cina ketika itu memiliki dua kumpulan Haisan dan kumpulan Gihen yang merupakan pelombong. Namun dalam beberapa artikel yang cikgu baca sebelum ini mengaitkan kumpulan Haisan dan Gihen ini merupakan kumpulan kongsi gelap. Baiklah, kita beralih kepada Raja Mahdi bin Raja Sulaiman. Raja Mahdi merupakan putera Raja Sulaiman, bermaksud anak raja kepada Raja Sulaiman, yang mentadbir Klang sebelum diserahkan kepada Raja Abdullah. Kemajuan pelombongan biji timah di daerah Klang mendorong Raja Mahdi menuntut hak ke atas daerah tersebut kerana pada asalnya daerah tersebut pernah diletakkan di bawah kekuasaan ayahanda, iaitu Raja Sulaiman. Okey, bermaksud Raja Mahdi ingin mendapatkan semula daerah Klang tersebut kerana daerah Klang ini pernah diletakkan di bawah kuasa bapaknya ataupun ayahandanya, iaitu Raja Sulaiman. Kiranya Raja Mahdi ingin menuntut hak semula untuk menguasai daerah Klang tersebut. Dan Raja Mahdi mendapat sokongan daripada kumpulan Gihin. Tadi ada kumpulan Haisan kan yang menyokong Raja Abdullah, sekarang kumpulan Gihin pula menyokong Raja Mahdi. Baiklah, ini daripada petikan buku teks ya, kita rujuk antara gambaran pelukis, gedung raja, kota Raja Mahdi. Yang kita nak tekankan di sini adalah Tunku Ziauddin atau dikenali sebagai Tunku Kudin. Tunku Kudin ini dilantik sebagai wakil Sultan Selangor untuk menamatkan Perang Klang. Ingat tadi ya, Perang Klang tadi berlaku antara dua pihak ini, iaitu Raja Abdullah dan Raja Mahdi. Jadi dalam usaha untuk menyelesaikan perbalahan antara dua raja ini, maka Tunku Kudin dilantik sebagai wakil Sultan Selangor untuk menamatkan Perang Klang. Baiklah, apa berlaku sesudah itu?
Kekacauan di Selangor memberikan peluang kepada British untuk melaksanakan manipulasi politik. Manipulasi politik. British memihak kepada raja dan pembesar Melayu yang boleh membawa keuntungan dari segi ekonomi, terutama perdagangan biji timah. Oleh sebab itu, British memberikan bantuan ketenteraan kepada Tunku Kudin untuk menamatkan Perang Klang. Melalui bantuan tersebut, British mengharapkan Sultan Selangor sedia menerima perlindungan British bagi mewujudkan kestabilan di Selangor. Nampak tak? Sekarang British telah menggunakan isu perbalahan tadi untuk campur tangan dan menggunakan isu tersebut untuk manipulasi politik tersebut. Dengan cara ini, akhirnya British dapat menguasai Selangor melalui kaedah yang disebut sebagai manipulasi.